Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matram. Berita utama, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh menegaskan tidak akan melayan mana-mana isu-isu serta permasalahan di kawasan yang ditularkan melalui media sosial. Ujarnya ini kerana sudah ada saluran yang betul untuk menyuarakan apa-apa permasalahan yang timbul. Menurut beliau, setiap kawasan sudah ada agensi kerajaan, ketua-ketua kaum dan masyarakat, ahli-ahli majlis daerah serta pemimpin parti di peringkat akar umbi di mana semua isu-isu berbangkit boleh disuarakan agar lebih teratur dan efisien. Oleh sebab itulah saya memberi penekanan mana-mana permasalahan di kampung, apa yang diunggah, apa yang diunggah, apa yang macam-macam lah masalah pun. Gunalah saluran yang betul. Nah, Pak Facebook mah. Selagi Pak Facebook kau memang bayarkan mengambil tindakan. Karena kau tahu, kalau di kosan ini tiap-tiap minggu dan uang. Baik telefon ke pajak, buka. Dari mana-mana permasalahan yang terlalu dapat di kosan ini bolehlah mengurusi kekeh. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Ramah Tamah Hari Raya Aidilfitri di Dewan Masyarakat Kampung Belawai pada Jumaat. Bercakap tentang pembangunan, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang berkata, projek tebingan pantai Belawai berjumlah 45 juta ringgit telah diluluskan di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang RADA. Projek pantai Belawai Waterfront di bawah program pembangunan RADA, Rajang Development Agency, sudah diluluskan peruntukan sebanyak 45 juta. Jadi sama-sama lah kalau berdoa supaya pelaksanaan proyek ini akan memberi dampak yang lebih besar dari segi ekonomi kawasan Belawai dan kawasan di sekelilingnya. Karena dalam riset proyek ini ia memasukkan tempat kita penambahan tempat kita berdagang ke bisnes dan beriadah dan juga sukan ekstrim sport dan sebagainya. Selain itu, katanya turut dibangunkan 10 blok rumah kedai yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA bagi merancangkan lagi ekonomi tempatan selain memberi peluang kepada warga tempatan menjalankan perniagaan mereka. Sementara itu, Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab yang turut berucap menasihati rakyat agar tidak lalai dan terus berjaga-jaga serta mengambil langkah proaktif bagi menghindari wabak COVID-19 dari menular kembali. Laporan selanjutnya, sukan elektronik atau e-sport telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan menjadi fenomena global. Ahli Dewan Negara Senator Dato' Ahmad Ibrahim berkata, e-sport bukan sekadar permainan tetapi platform dalam sosialisasi, pembinaan pasukan dan inovasi. Katanya dengan popularitinya yang semakin meningkat, e-sport kini diiktiraf sebagai sukan kompetitif, malah ditampilkan sebagai acara pingat di Sukan Asia Tenggara, malah di Sukan Malaysia Sukma tahun lalu di Kuala Lumpur. E-sport has proven to be a unique and powerful tool in engaging our youth, especially today. It provides them with a platform to compete, to collaborate, and to showcase their skills, strategic thinking, acumen, creativity and passion. There is no gender or physical bias here in e-sport. All you need to have is a sharp mind, excellent reflexes to be at the top of the game and to succeed. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Pelancaran Kejohanan Senator Esports Cup Series 1 di Pusat Membeli Belah Bollywood Kuching di sini pada Sabtu. Jelasnya lagi, kemahiran dalam e-sport boleh dipindahkan ke banyak aspek kehidupan dan berpotensi membantu atlet untuk berjaya dalam masa depan mereka. Justru beliau berharap skuad Sukma Sarawak akan menyediakan pasukan e-sport terbaik ketika menjadi tuan rumah nanti.
Masih dengan perkembangan sukan, pasukan Kembara 11 dinobatkan sebagai juara kejohanan bola sepak Piala YB Datuk Haji Julaihi apabila menewaskan cabaran skuad KSFT menerusi jaringan 3-1 dalam perlawanan akhir yang berlangsung di Padang Bola Sepak Kampung Lutong Sembangan di sini pada Khamis. Kemenangan itu membolehkan pasukan itu membawa pulang wang tunai sebanyak RM5,000 beserta piala dan jersey. Manakala naib juara pula membawa pulang wang tunai sebanyak RM3,000, piala dan jersey. Sementara itu, skuad Sukma FC berjaya merebut tempat ketiga dengan membawa piala, wang tunai RM1,500 serta jersey, dan tempat keempat pula disandang pasukan Slim River dengan membawa wang tunai RM700 dan piala. Hadiah kepada kedua-dua pasukan telah disempurnakan oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Adun Sebuyau Datuk Julaihi Narawi. Sebanyak 50 pasukan telah menyertai pertandingan bola sepak yang berlangsung selama 10 hari bermula 3 Syawal lepas. Sementara itu, Dewan Undangan Negeri Dun Tarat sekali lagi menjadi tuan rumah Karnival Bola Sepak Piala Prima Bidayuh YB Datuk Roland Sagah Wiin selepas julung kali diadakan pada tahun lepas di Bau. Karnival edisi kedua itu diadakan dengan lebih meriah di Stadium Padawan melibatkan 8 kawasan Dun iaitu Opar, Tasik Biru, Serembu, Mambong, Tarat, Tebedu, Kedup dan Bukit Semuja. Perlawanannya yang juga terbahagi kepada 3 kategori iaitu belia wanita, belia pemuda dan veteran. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut, Datuk Henry Ginep, karnival seumpamanya dapat memupuk semangat setiap kawan di samping mengeratkan silaturahim antara penduduk Bidayuh di 8 dun tersebut. Tambah beliau, sukan bola sepak adalah aktiviti sukan yang banyak memberi manfaat kepada pemainnya termasuk penyokong yang hadir. Adun Tasik Biru itu berucap demikian semasa menyempurnakan simbolik perasmian karnival itu pada Khamis. Beralih dengan paparan berikut, Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu meneruskan lawatan rasmi ke beberapa agensi kerajaan di Betong dengan mengunjungi Pejabat Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Pejabat Wilayah Betong. Kunjungan diadakan baru-baru itu bertujuan mengetahui lebih lanjut peranan dan fungsi Pejabat SEDC Wilayah Betong kepada penduduk setempat. Ketibaan beliau disambut mesra oleh warga kerja SEDC disusuli dengan taklimat oleh Ketua Pejabat SEDC Wilayah Betong Muhammad Aizat Dolah yang menyentuh pelbagai perkara. Antaranya mengenai latar belakang dan pengenalan kepada SEDC, visi dan misi, struktur dan carta organisasi serta perkongsian berkaitan bantuan keusahawanan. Perbincangan Dr. Richard dengan pihak SEDC banyak tertumpu berkaitan bagaimana cara dan kaedah agar proses permohonan bantuan-bantuan sedia ada dapat mencapai dan dinikmati oleh golongan sasar iaitu para usahawan ataupun peniaga. Manakala di Semunjan dengan ahli-ahli Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB serta Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK berperanan penting sebagai penyalur maklumat pembangunan kepada masyarakat di peringkat akar umbi. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii berkata, ahli-ahli parti PBB dan KMKK perlu menyalur maklumat tepat mengenai dasar kerajaan dan pembangunan yang giat dilaksanakan di kawasan bagi mengelak kekeliruan dalam kalangan penduduk di bawah jagaan masing-masing. Menurutnya, kini dapat dilihat banyak perubahan yang telah dibawa ke kawasan ini dengan pembangunan terutamanya pembangunan kemudahan asas. Beliau berkata demikian semasa menghadiri Majlis Ramah Tamah 2023 di Rumah Rehat Sri Semunjan pada Khamis. Rodiah juga mengharapkan sokongan mereka dalam memastikan setiap perancangan pembangunan kerajaan dapat dilaksanakan dengan jaya. Sementara itu, Adun Semunjan Auladris turut berharap semua ahli parti PBB dan KMKK sentiasa menjadi mata dan telinga kepada kerajaan negeri. Di Pusat pula, projek pembinaan benteng kawasan Maludam yang merupakan projek keutamaan di kawasan itu telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak. Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor berkata, selain daripada pembinaan benteng tersebut, beliau juga menekankan dalam memastikan sistem perparitan saliran air dinaik taraf untuk melancarkan pengaliran bagi kemudahan kampung dan rumah panjang di kawasan itu. Selain itu, beliau turut menyuruh kepada 31 ketua kaum dan ketua masyarakat KMKK di kawasan itu untuk turut bekerjasama bersama beliau dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh penduduk setempat selain daripada bertukar pendapat dalam membangunkan pembangunan di kawasan Dun Lingga. Beliau berkata demikian ketika menghadiri ramah tamah berlanggar raya di Kampung Seberang Maludam, Pusa pada Khamis. Ujarnya, beliau dan ahli Parlimen Batang Lupar Muhammad Syafizan Kipli sentiasa sedia maklum akan permintaan dan keperluan kemudahan di kawasan tersebut dan akan sedaya upaya berkhidmat kepada rakyat terutamanya membabitkan isu-isu yang berbangkit di kawasan itu.
Sekian isi malam bersama saya Fidaus Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS malam ini, saksikan kalendar aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #menyebar fakta, salam UKAS.